Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 7 pemain dengan combine transfer yang paling tinggi. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak cerita tentang 7 pemain dengan combine transfer yang paling tinggi. Apa maksud dia? Combine transfer ni adalah total transfer dia ke semua kelab yang dia pernah pindah. Contohlah kalau kita nak senang faham kan. Contoh kalau CR, kita combinekan jumlah transfer dia daripada Sporting ke MU, MU ke pasukan Real Madrid, Real Madrid ke Juventus, Juventus ke MU balik, dan MU ke pasukan Al Nassr. So kita combine semua transfer tu dan kita nak senaraikan 7 pemain dengan combine transfer macam tu yang paling tinggi. Dan nombor 1 mesti hampa tak sangka siapa dia. Kita masuk nombor 7 dulu. Nombor 7 adalah Kylian Mbappe yang mengumpul total transfer sebanyak 180 juta euro. Berbeza dengan list-list ni kalau kita nak kata semua player lain, Mbappe ni dia je satu transfer je, iaitu daripada pasukan Monaco ke pasukan Paris Saint-Germain. Lepas dia perform gila dengan pasukan Monaco yang waktu dia tengah meletup dekat UCL, waktu tu skuad emas Monaco hampir-hampir mengejutkan semua orang. Waktu ni musim 2016-2017 Mbappe jadi fenomena tau. Kalau kita tahu pasukan pasukan Monaco tentu ada player-player hebat yang lah ni. Macam waktu tu mereka ada Bernardo Silva, mereka ada Benjamin Mendy, mereka ada Fabinho, mereka juga ada Radamel Falcao tentu. Dan hampa kena ingat tentu pasukan Monaco ada Kylian Mbappe. So disebabkan performance betul-betul padu dengan pasukan Monaco tentu sampai Monaco boleh menang Ligue 1. So Mbappe pun memilih untuk berpindah ke gerasi Ligue 1 tentu, iaitu pasukan Paris Saint-Germain dengan nilai transfer yang cukup tinggi, iaitu 180 juta euro. Setakatlah daripada 260 game dia telah berjaya menjadikan 212 gol. Tapi walaupun pasukan PSG berjaya dapatkan dia dengan harga yang cukup mahal, tapi sayalah PSG akan kehilangan dia dengan free transfer je. Dan kemungkinan dia akan berpindah ke pasukan Real Madrid. Kita tak tahulah combine transfer dia akan meningkat ataupun tak nanti. Tapi possibility akan meningkat lah, sebab dia pun still muda lagi. Kita masuk nombor 6 pula. Nombor 6 adalah Antoine Griezmann. Griezmann pun sama dengan Mbappe, iaitu 180 juta euro juga. Griezmann mula masuk ke tim utama waktu dia dekat pasukan Sociedad tau. Lepas dia perform dekat pasukan Sociedad, aku ingat lagi tadi tengok dia main dekat pasukan Sociedad, oi betul-betul padu mat. Lala kali dia pindah pergi pasukan Atletico dengan nilai cukup murah, iaitu 30 juta euro pada tahun 2014. Under Diego Simon, Griezmann jadi seorang attacker yang untouchable. Tak kira lah striker mana pun main dekat pasukan Atletico, Torres ke, Costa ke, siapa-siapa ke, tempat Griezmann mesti ada untuk dia dalam step line up. Boleh kata dia ni tak terkacau langsung lah. Dan under Diego Simon, dia telah berjaya menjadikan 133 gol dalam hanya 257 penampilan dalam spell pertama dia dekat pasukan Atletico. Punca Griezmann termasuk dalam list combine transfer paling tinggi ni adalah disebabkan perpindahan dia ke pasukan Barcelona yang bernilai 120 juta euro tentu. Tapi tentu perpindahan ni agak kontroversi juga sebab ramai clueless pasal apa Barca nak Griezmann. Sebab posisi Griezmann ataupun cara permainan Griezmann lebih kurang macam Messi. Dia bukan cara main lah, dia role Griezmann dengan Messi sama. So bila hang dapatkan pemain bintang yang role sama dengan pemain bintang dalam pasukan hang, so memang agak clueless lah juga tentu. Dan seperti yang dijangka, Griezmann gagal perform dekat pasukan Barcelona dan nampak memang struggle gila. Dan akhirnya selepas gagal dekat pasukan Barcelona, dia ni bukanlah gagal sangat bagi aku rasa okey je Griezmann dekat pasukan Barca. Cuma disebabkan tag harga 120 juta tu, orang harapkan dia perform gila-gila lah dekat Barca. Tapi dengan bayangan Messi pula, dengan tag harga macam tu, memang Griezmann pressure dekat Barca. Dan lain kali dia balik ke pasukan Atletico Madrid dengan nilai 20 juta euro pada musim 23-24. Kalau kita combine sebenarnya 30 juta daripada Sociedad ke Atletico, 30 ke Barca 150 jadi. Lepas tu dia balik ke Atletico lagi 20 juta. So baru 170 juta. Lagi 10 juta main mana? Kalau kita ingat balik, sebelum dia berpindah ke pasukan Barca, Atletico pernah loan dia dulu sebelum beli dia. So 10 juta lagi tu termasuk loan fee dia ke pasukan Atletico daripada pasukan Barcelona. So itulah jadinya combine transfer dia 180 juta euro. Nombor 6 adalah bekas pemain pasukan Barcelona juga, dan Barcelona lah punca dia duduk dalam list ni, tak lain tak bukan adalah Philippe Coutinho. Philippe Coutinho memiliki combine transfer sebanyak 180.3 juta euro. Lebih 300,000 daripada Griezmann dan juga Mbappe. Coutinho dia join pasukan Liverpool daripada pasukan Inter Milan dengan harga cukup murah, iaitu 13 juta euro pada tahun 2013.
Waktu dia join pasukan Liverpool, dia pelan-pelan jadi future star untuk pasukan Liverpool sampailah betul-betul jadi core player untuk pasukan Liverpool. Waktu musim berjaya pasukan Liverpool musim 13-14, hampir-hampir menang Liga tapi lalah kali MC menang time tu. Waktu tu Liverpool ada 4 core player selain Steven Gerrard lah. Steven Gerrard memang dah lama dah dekat pasukan Liverpool. Tapi tentu Liverpool ada 4 core player. Depa ada Suarez, depa ada Sturridge, depa ada Sterling, depa ada Coutinho. Dan lepas depa perform, silih berganti pemain pasukan Liverpool 4 orang ni tinggalkan pasukan Liverpool. Suarez pergi Barca, Sterling pergi MC, Sturridge tiba-tiba dah jadi flop, dan Coutinho berjaya step up dengan pasukan Liverpool dan jadi key player dan jadi player utama yang paling penting untuk pasukan Liverpool. Dan waktu Klopp main dekat pasukan Liverpool, Klopp berjanji dekat Coutinho kalau dia stay dekat pasukan Liverpool, Klopp nak bina tim di sekeliling dia dan nak jadikan Coutinho ni star player yang sampai mereka ni akan bina statue untuk dia. Tapi sayang, Coutinho ni dia pilih untuk pindah ke pasukan Barcelona dengan rekod transfer yang cukup tinggi iaitu 122 juta euro. Tapi sayang dekat pasukan Barcelona, Coutinho memang betul-betul gagal dan tak dapat jadi pemain yang diharapkan macam dekat pasukan Liverpool. Han nak kata betapa bongoknya Barca tadi. Depa beli Coutinho harga mahal tau, bukan RM100, 122 juta euro. Depa beli dengan harga yang mahal. Lepas tu tahu tak Bartomeu tentu, presiden pasukan Barca dia cakap apa? Dia pun tak tahu posisi Coutinho tu apa. Aku tak tahu lah depa beli nak tutup duit skandal ke apa ke, tapi itulah aku rasa pembelian ni antara pembelian kontroversi juga. Dan lepas Coutinho gagal dekat pasukan Barcelona, dia sempat juga loan dekat pasukan Bayern, skor 2 gol waktu lawan dengan pasukan Barca, dia menang 8-2 dan berpindah ke pasukan Aston Villa dengan nilai 20 juta euro. Sebab apa pasukan Villa berani beli dia? Sebabkan waktu dia loan ke pasukan Villa, dia betul-betul perform tau. Aku ingat lagi first game dia kot tak silap aku lawan dengan MU dia skor. Tapi bila Aston Villa dah pemenangkan dia tak perform pula man. Dan lah ni Coutinho dah berpindah ke pasukan Al Duhail iaitu dekat Qatar, tapi secara pinjaman sahaja. Kemungkinan nanti Villa akan jual dia, tak pun akan lepaskan dia secara percuma. Hambaykanlah kalau Coutinho stay kat pasukan Liverpool. Tapi itulah, kalau Coutinho tak tinggalkan pasukan Liverpool, tak adalah Liverpool nak beli Alisson, tak adalah Liverpool nak beli Virgil van Dijk. Sebab mereka beli dua player itu pun pakai duit Coutinho. So senang cerita ada hikmah lah di sebaliknya. Kita masuk nombor 5 pula. Nombor 5 adalah striker nomad yang selalu berpindah randah, iaitu Alvaro Morata. Alvaro Morata ni dia ada combine transfer sampai 189 juta euro. Walaupun performance dia ni biasa-biasa je, tapi dia dapat collect sampai 189 juta euro tau. Sampai ada juga kata kelab-kelab bola sepak nak cuci duit, so itulah sebabnya dia beli Morata. Kesian jugalah dekat dia. Bagi aku Morata adalah seorang striker yang bagus, tapi tak terlalu bagus. Tapi bila tengok balik combination transfer dia ke pasukan-pasukan lain, memang boleh agak mengejutkan juga. Dia ni main daripada akademi pasukan Real Madrid sebelum dijual ke pasukan Juventus dengan harga 20 juta euro pada tahun 2014. 2 tahun lepas tu pasukan Real Madrid tebus balik buyback clause dekat Morata ni untuk balik ke pasukan Madrid dengan harga 30 juta euro. Antara penyumbang terbesar dalam transfer untuk Morata ni adalah pasukan Chelsea yang dapatkan dia dengan harga 66 juta euro. Aku ingat lagi beberapa first game dia dekat Chelsea memang betul-betul meletup mat sampai skor hat-trick. Tak salah aku tentu lawan Stoke kot. Tapi sayang lepas tu tiba-tiba dia jadi flop dekat pasukan Chelsea. Dan lepas tu dijual ke pasukan Atletico Madrid dan sampai sekarang ni masih lagi stay dekat pasukan Atletico. Tapi sebelum dia berpindah ke pasukan Atletico secara tetap, dia pernah juga loan daripada Chelsea ke Atletico. Tentu Atletico bayar 18 juta euro tau, fee bukan murah. Dan dia juga pernah loan ke pasukan Juventus daripada pasukan Atletico dengan yuran perpindahan pinjaman sebanyak 20 juta euro. So total dia boleh terkumpul 189 juta euro. Sangat-sangat tinggi. Kita masuk ke nombor 4 pula. Nombor 4 adalah pemain daripada pasukan Barcelona lagi, iaitu bekas pemain Barca lah, iaitu Ousmane Dembele yang bernilai 220 juta euro. Waktu ni dia main dekat pasukan Rennes tau. Waktu ni dia jadi future star dekat pasukan Rennes dan dia ni jadi one of the player yang banyak kelab-kelab besar nak. Aku ingat time ni pasukan Manchester United betul-betul nakkan dia. Tapi aku rasa dia buat satu keputusan yang tepat untuk berpindah ke pasukan Borussia Dortmund sebab dia nak bina karier dia dulu dengan nilai 35 juta euro. Tak lama pun dia dekat pasukan Dortmund, satu season je cukup untuk pasukan Barca bayar sampai 135 juta euro untuk dapatkan Ousmane Dembele. Waktu ni apa sebab dia dapatkan Dembele? Disebabkan dia nak dia ni jadi terus pengganti kepada Neymar yang baru je berpindah ke pasukan PSG time tu. Tapi sayang, bakat Dembele ni selalu dihentikan oleh kecederaan. Walaupun setiap kali dia main dia boleh perform dengan pasukan Barca. Walaupun ada orang-orang tentu mengatakan yang pasukan Barca tak mau sambung kontrak dia waktu musim 2022, tapi tiba-tiba musim last dia sebelum dia nak habis kontrak, dia perform gila-gila pula. Lalah kali pasukan Barca pun sign lah kontrak baru dengan dia dan lah ni dia berpindah ke pasukan
pasukan Paris Saint-Germain dengan satu lagi nilai perpindahan yang tinggi iaitu 50 juta euro. So total combination transfer dia adalah 220 juta euro. Kita masuk ke top 3. Top 3 nombor 3 adalah Cristiano Ronaldo yang bernilai 247 juta euro. Kita tak terkejut pun tengok list ni disebabkan macam kita tahu dengan kualiti yang Cristiano Ronaldo ada, memang deserve lah untuk berada dalam list ni. CR telah berpindah daripada pasukan Sporting CP, dia pindah ke pasukan Manchester United tau. Dengan harga yang cukup murah tapi tentu agak mahal lah untuk pemain muda. Tapi tentu Manchester United berani invest disebabkan bakat yang terlalu hebat daripada CR ni sebanyak 19 juta euro. Dan bila jadi world class player dekat pasukan Manchester United dan menang Ballon d'Or sekali, lala kali Cristiano Ronaldo berpindahlah ke pasukan Real Madrid dengan rekod perpindahan termahal dekat dunia tentu iaitu 94 juta euro pada tahun 2009. Dan terbukti 94 juta euro tu adalah satu nilai sangat-sangat murah lah yang Real Madrid bayar untuk dapatkan player quality yang macam Cristiano Ronaldo ni. Dan dekat Real Madrid, Ronaldo telah menjadikan lebih banyak gol daripada penampilan dia iaitu 450 gol daripada 438 game. Menang banyak competition dekat pasukan Real Madrid, La Liga, UCL, Copa del Rey, macam-macam trofi lagi dia menang, sampai FIFA Club World Cup pun pernah dia menang. Hambailah selepas Real Madrid perah dia betul-betul guna dia habis-habisan, CR ni masih lagi belum finish dan berpindah pula ke pasukan Juventus. Dengan harga yang lagi mahal, dia pindah ke pasukan Real dulu iaitu dengan nilai 117 juta euro. Hang boleh bayang tak betapa untungnya pasukan Real Madrid dapatkan pemain macam CR ni. Dia pindah ke pasukan Juventus dengan nilai 117 juta euro dan perform juga dekat situ. Dan season terakhir dia dekat pasukan Juventus, dia berpindah ke pasukan Manchester United dengan nilai 17 juta euro. Dah lah kali lepas dia terminate daripada pasukan kontrak Manchester United, dia berpindahlah ke pasukan Al Nassr. So combination transfer dia adalah 247 juta euro. Kita masuk nombor 2 pula. Nombor 2 adalah antara striker yang aku boleh katalah sebagai overrated sebab aku rasa dia ni bagus tapi ramai juga tak suka dia disebabkan ada beberapa momen yang kita duk ingat pasal dia. Dia tak lain tak bukan adalah Romelu Lukaku. Lukaku ada combination transfer sampai 339 juta euro tau. Dia daripada pasukan Anderlecht berpindah ke pasukan Chelsea dengan harga just 15 juta euro. Lepas tu loan ke pasukan West Brom dan loan ke pasukan Everton sebelum dibeli oleh pasukan Everton dengan nilai 35.36 juta euro. Dekat pasukan Everton lah dia betul-betul meletup dan jadi one of the best striker dalam EPL time tu, dan akhirnya berpindah ke pasukan Manchester United dengan harga cukup mahal iaitu 84.7 juta euro. Dan dekat pasukan Manchester United, aku tak kata dia ni total gagal, dia ni just tak capai expectation yang tinggi yang kita harapkan, tapi dia still seorang pemain yang bagus. Dan akhirnya dia ni pun berpindah ke pasukan Inter Milan dengan harga 74 juta euro. Tentu Inter boleh kata macam gamble jugalah sebab Lukaku tentu dekat Manchester United betul-betul problem sebab dengan lack of confidence daripada Lukaku, lepas tu tiba-tiba dengan berat badan dia menaik mendadak, tapi dekat pasukan Inter Milan dia perform pula. Dan Chelsea tentu dengan yakinnya nak dapatkan semula Lukaku, dan Lukaku pun memang tertarik nak balik ke Chelsea sebab dia nak tembus balik marah dia dekat pasukan Chelsea dan nak jadi the next Drogba ataupun idola dia sebab idola dia memang Drogba. Dia pindah ke pasukan Chelsea dengan harga 113 juta euro. Tapi sayang dekat pasukan Chelsea dia gagal untuk perform, memang total gagal dekat pasukan Chelsea dan timbulkan banyak kontroversi. Lepas tu dia pun diloankanlah kedua kelab iaitu pasukan Inter Milan balik dan ke pasukan Roma. Salah satu sebab dia ni tak dijual oleh pasukan Chelsea sebab tak ada kelab yang mampu untuk beli dia. Sebab Chelsea minta dengan harga yang mahal lah. Tapi aku rasa mungkin combine transfer Lukaku ni akan meningkat lagi. Sebab season ni dengan pasukan Roma pun performa dia boleh kata not bad. Daripada 24 game dia telah berjaya skor 10 gol dan buat 3 assist dengan pasukan Roma musim ni. Tu dalam Serie A. Kita masuk nombor 1. Nombor 1 ni kan tak ada kata mengejutkan kan? Sebenarnya tak mengejutkan pun. Kita dah predict dah dia ni akan ada dalam list ni dan kita semua akan terkejut kalau dia ni tak ada dekat list nombor 1. Dia tak lain tak bukan adalah Neymar Jr. Kalau tadi kita tengok player macam CR, rekod combine transfer dia sampai 247 juta euro dekat tempat ketiga. Dekat tempat kedua kita ada Lukaku yang 339 juta euro. Tapi dekat nombor 1 kita ada Neymar yang combine transfer dia telah mencecah sebanyak 400 juta euro. Dia mula meletup dekat pasukan Santos sebagai player academy, lepas tu berpindah ke pasukan Barca bukan dengan murah tau. Barca beli dia dengan nilai 88 juta euro. Sebab time tu tak silap aku dia baru perform dalam Confederation Cup dan perform dengan pasukan Santos. Itulah sebabnya Barca kena bayar mahal. Dan dekat pasukan Barca dia ada peak performance dia dan membentuk gandingan cukup serasi dengan Suarez dan juga Messi. Tapi sayang Neymar pilih untuk berpindah ke pasukan Paris Saint-Germain dengan rekod transfer yang masih lagi tak dipecahkan sampai ke hari ni iaitu 222.0 juta euro. Sangat-sangat tinggi mat. Tentu aku ingat lagi lah transfer Neymar ke pasukan PSG
PSG, semua terkejut tau. Paris Saint-Germain sanggup bayar untuk dapatkan Neymar dengan jumlah yang macam tu. Dan dekat pasukan Paris Saint-Germain sebenarnya Neymar berjaya tau. Tapi ramai ukur kejayaan Neymar ni sebabkan pasukan PSG tak menang UCL. Tapi kalau tengok start dia dekat pasukan PSG memang bagus gila mat. Tapi dekat pasukan Paris Saint-Germain dia makin lama makin kerak injek tau, disebabkan lifestyle dia yang semakin dia tak jaga. Dan lain kali pasukan Paris Saint-Germain nak jual dia, nak buang dia, pasukan Paris Saint-Germain pun jual lah ke pasukan di Liga Pro Arab Saudi, iaitu pasukan Al Hilal dengan nilai 90 juta euro. Aku tak terkejut tau nilai transfer yang pasukan Santos dapat daripada pasukan Barca time tu itu 88 sebab memang deserve. Aku agak terkejut sikit, tapi tak terkejut sangat lah sebab time tu memang Neymar tengah perform gila dekat pasukan Barca. So itulah sebabnya dia dapat nilai perpindahan dekat pasukan PSG sampai 222. Tapi aku betul-betul terkejut macam mana pasukan Al Hilal berani bayar 90 juta euro untuk dapatkan Neymar, walaupun time tu Neymar memang prone to injury gila. Dan lah ni memang terbukti Neymar dah kena ACL dah pun. Tapi itulah kan Pak Arab kaya, so nak buat apa kan? Dia pun memang banyak duit, tak tahu nak buat apa. Bagilah sikit kat kami. So itulah combine 3 transfer je pun dia pindah, tapi dapat sampai 400 juta euro. Memang gila. So ada lagi tak hampa rasa pemain yang mungkin akan memecahkan rekod transfer Neymar ni satu hari nanti? Combine transfer, adakah hampa rasa ada yang boleh pecahkan rekod ni? Apa boleh komen kat bawah, okey? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.